warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah, pada malam ni dalam masa kita berada dalam perintah kawalan, kami juga mengambil kesempatan untuk menyediakan kuliah online dengan nyatakan mari mengaji bersama ustaz. Maka di sini insya-Allah kami akan bincang berkenaan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam yang ketiga yang memungkinkan untuk kita faham berkenaan dengan sejarah Imam Asy-Syafi'i selepas kita telah bincang berkenaan dengan Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Maka pada hari ini kita akan bincang secara khusus berkenaan dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i dari segi kronologi turutannya adalah imam yang ketiga selepas daripada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Imam Syafi'i juga satu kelebihannya, beliau mempunyai hubungan yang rapat dengan semua imam-imam yang masyhur itu kecuali Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sempat belajar dengan murid kanan Imam Abu Hanifah, iaitu Imam Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Al-Imam Syafi'i lahir di bandar Gaza ataupun Gaza sekarang orang kata, di Palestin pada tahun 150 Hijrah, dan inilah tarikh yang termasyhur. Ada pula mengatakan beliau dilahirkan di Asqalan, sebuah wilayah jauhnya daripada Gaza, lebih kurang 3 batu daripada Baitul Maqdis. Pendapat lain menyatakan beliau lahir di negeri Yaman. Akan tetapi kata Yaqut Al-Hamawi bahawa Imam Syafi'i pernah menceritakan, aku dilahirkan di negeri Yaman, ibuku bimbang aku akan terbiar lalu dibawanya aku bersama-sama ke Mekah ketika umurku lebih kurang 10 tahun. Untuk menyatukan pandangan dan pendapat tersebut, ada pendapat mengatakan beliau dilahirkan sebenarnya di Gaza dan membesar di Asqalan. Penduduk Asqalan kesemuanya dari kepada kabilah Yaman. Oleh sebab itulah mereka mengatakan beliau dilahirkan di Yaman. Yaqut Al-Hamawi telah menceritakan ketiga-tiga riwayat dan kemudian berkata tak syak lagi bahawa Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, kemudian beliau berpindah ke Asqalan dan tinggal di sana hingga remaja. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, pendapat yang masyhur ialah beliau dilahirkan di Gaza. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan pada malam Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Jika pendapat ini benar, kepastian tentang ini adalah jauh kerana satu perkara yang terjadi adalah kebetulan sahaja. Seorang imam meninggal dunia, manakala pada masa itu juga lahir seorang imam yang lain. Keturunan Imam Asy-Syafi'i ialah Abu Abdullah ibn Idris ibn Abbas, Utsman ibn Syafi'i ibn Sa'ib ibn Ubay ibn Abdul Yazid ibn Hashim ibn Abdul Muttalib ibn Abdul Manaf. Beliau adalah dari keturunan suku Bani Hashim bin Abdul Muttalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah SAW pada datuknya Abdul Manaf. Lantaran itu juga kepada Imam Syafi'i anak bapa saudara Rasulullah SAW. Itu gelarannya. Maknanya titih waris Imam Syafi'i bertembung dengan keturunan Rasulullah SAW pada datuk yang bernama Abdul Manaf. Yaqub berpendapat Hashim yang disebut dalam silsilah keturunan Imam Syafi'i itu bukanlah Hashim datuk kepada Rasulullah SAW. Hashim datuk kepada Nabi SAW ialah Hashim bin Abdul Manaf dan anak kepada Qusay. Dengan adanya pertalian tersebut, Imam Syafi'i menganggap dirinya hampir kepada Rasulullah SAW, bahkan beliau dari keturunan Zawil Qurba, kaum kerabat yang hampir, yang berjuang bersama Rasulullah SAW zaman jahiliah dan Islam. Mereka bersama Rasulullah SAW semasa orang Quraisy memulaukan Rasulullah SAW. Mereka juga menanggung penderitaan bersama Rasulullah SAW.
Keluarga Imam Syafi'i berasal daripada keluarga Palestin yang miskin yang dihalau dari negerinya. Mereka hidup dalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan. Bapa Imam Syafi'i meninggal dunia semasa beliau masih kecil lagi. Ibu beliau membawanya ke Mekah ketika umurnya 2 tahun. Ada pendapat mengatakan umurnya pada ketika itu 10 tahun. Ibu Imam Syafi'i berketurunan Al-Uz. Ibunya bernama Fatimah binti Abdullah Al-Uzdiyah. Ada pendapat mengatakan beliau daripada Quraisy, adalah tidak benar. Ketika zaman remaja, Imam Syafi'i hidup dalam kemiskinan sehingga beliau terpaksa mengumpul batu-batu yang baik, tulang pelepah tamak dan juga tulang unta untuk ditulis atasnya. Kadang-kadang beliau pergi ke tempat-tempat perhimpunan orang ramai dan meminta kertas untuk menulis pelajarnya. Hadirin hadirat muslimi muslimat yang dirahmati Allah. Daripada kesahan yang kami nyatakan ini, kami suka nyatakan bahawa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia ni daripada kecil lagi, dia ni anak yatim. Dia ni hidup bersama dengan ibu. Jadi rupa-rupanya sejarah yang kita nyatakan ramai tokoh-tokoh hebat anak yatim. Bermula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, begitu juga dengan beberapa imam yang lain, termasuklah Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi saya nak syorkan kepada anak-anak yatim, anak-anak sekalian, jangan bimbang. Yang penting belajarlah. Ibu bapa walaupun dia sudah meninggalkan kita, tapi kita tetap meneruskan kehidupan. Keyatiman bukanlah satu penghinaan, tapi ia adalah takdir ilahi yang mempunyai hikmah yang cukup banyak. Kadang-kadang keyatiman itulah yang mengarifkan kita, yang mendewasakan kita, yang mematangkan kita, yang menjadikan kita lebih akrab kepada perintah Tuhan dan lebih menjadi dewasa sebelum masanya. Ini kerana tempuhan dalam kehidupan yang penuh dengan ranjau, yang penuh dengan pancaroba, mehnah dan tribulasi, sudah barang tentu memberi kebaikan kepada seorang. Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu, dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah menghafaz Quran dengan mudah. Semasa beliau kecil lagi, termasuk juga menghafaz hadis-hadis Nabi. Beliau sangat tekun mempelajari kaedah-kaedah dan nahu bahasa Arab. Untuk tujuan itu, beliau pernah mengembara ke kampung dan tinggal bersama puak kabilah Bani Huzail lebih kurang 10 tahun kerana hendak mempelajari bahasa mereka dan juga adab resah mereka. Ada orang kata, tuan-tuan, di Mekah tu, masa zaman Imam Syafi'i, zaman Rasulullah SAW, zaman-zaman 100, 200 hijrah, 300 hijrah, zaman ni biasanya bahasa orang cakap bahasa fusha, bahasa klasik, bahasa baku ataupun bahasa fasahah, bahasa yang bukan campur aduk, cacar merba, salah grammar dan nahu, bukan. Tapi dalam banyak-banyak kabilah tu ada yang dianggap sebagai cukup berkemahiran dan skill tinggi dalam bahasaan, iaitu kabilah Bani Huzail. Maka Imam Syafi'i dapat menuntut dan menggayakan bahasaan mereka dalam percakapan sehingga Imam Syafi'i digelar hujah dalam bahasa. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Kabilah Huzail adalah satu kabilah yang terkenal sebagai satu puak yang baik bahasa Arabnya. Imam Syafi'i banyak menghafaz syair dan qasidah dari puak Huzail. Sebagai bukti, Al-Asma'i pernah berkata, beliau pernah membetulkan syair-syair Huzail dengan seorang pemuda dari keturunan bangsa Quraisy bernama Muhammad ibn Idris. Selain daripada mempelajari ilmu pengetahuan, beliau berpeluang untuk belajar memanah sehingga kan beliau dapat memanah 10 sasaran dengan tepat tanpa melakukan kesilapan. Tengok, beliau pernah berkata, cita-citaku adalah 2 perkara, panah dan ilmu. Aku berjaya memanah mengenai 10 daripada 10 anak panah. Mendengar percakapannya itu, orang yang ada bersamanya berkata, demi Allah bahawa ilmu kamu lebih baik daripada memanah. Apa makna manah, tuan-tuan? Manah ni maknanya satu skill seorang itu untuk
nak meninggikan kemampuan atau tahap kecekapan. Tapi manah ni juga satu makna yang cukup besar, iaitu seseorang itu dapat aim betul-betul, dapat tumpu betul-betul, dapat target betul-betul. Jadi rupa-rupanya orang yang berjaya, orang yang ada aim, orang yang ada target, orang yang ada matlamat. Imam Syafi'i itulah keadaannya. Dia berbeza dengan yang lain. Seperti yang kita ketahui bahawa Imam Syafi'i rahimahullah pada zaman remajanya banyak mempelajari syair dan sastra. Tetapi Allah menyediakan baginya beberapa sebab yang mendorong beliau untuk mempelajari ilmu fiqh dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi gabungan antara cinta kerana ilmu dan juga panah, ini orang yang kata orang setengah kadang-kadang anak-anak kita yang duduk kaki baku saja, dia tak tahu apa-apa. Tapi Imam Syafi'i ini seimbang antara fizikal, kemahiran dan juga keilmuan. Menariknya, Imam Syafi'i melalui dua fasa. Fasa yang pertama, dia belajar ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu syair, ilmu-ilmu qasidah, ilmu-ilmu yang memaknakan dengan bahasaan yang tinggi, sastra yang cukup hebat. Dan ini sebenarnya menambah nilai Imam Syafi'i dari segi kehujahan, dari segi istinbat, dari segi mengeluarkan hukum, dari segi memahami sebenarnya siyak lughah Arabiah dan juga asalib Arabiah dengan sebaiknya. Kerana itu kita katakan bahawa Imam Syafi'i ini jadi lebih nak banding dengan orang lain. Dan di sini kita kena faham bahasa ni penting. Siapa yang tak tahu bahasa, dia susah. Kita nak baca Quran, kita tengok, kita faham saja, tapi kadang-kadang Quran ini menggunakan bahasa itu, kalimah itu, dia tak guna kalimah ini. Tujuannya apa? Kerana setiap satu tu ada makna yang khusus, yang tepat, yang memaknakan dengan makna yang tertentu dan terhad. Oleh kerana itu, Imam Syafi'i menjadi hujah dalam bahasa. Kita dapati bahawa Imam Syafi'i beberapa riwayat menerangkan sebab tersebut. Antaranya satu masa Imam Syafi'i berjalan dengan menunggang seekor binatang. Bersama beliau ada seorang jurutulis kepada Abdullah ibn Az-Zubairi. Dan tiba-tiba Imam Syafi'i membaca satu rangkap syair, pantun Arab. Jurutulis itu menepuk belakang beliau dengan memberi nasihat kepadanya. Orang seperti kamu tak sesuai membaca syair yang sedemikian kerana ia menjatuhkan maruah. Dan orang itu bertanya, di manakah kamu dengan ilmu fiqh? Pertanyaan itu sangat berkesan hingga memberi kesedaran kepada Imam Syafi'i. Kadang-kadang kita tengok ada anak cerdik, belajar, pijak, tengok-tengok duduk kapung, duduk buat, duduk main game, duduk main cokok, duduk main dam. Kita kata, sayang kamu, kat mana universiti? Kamu ni sepatutnya universiti. Jadi kalimah tu kadang-kadang menyedar dan tersentak daripada lamunan. Dia terus balik rumah, mak, abah, hamba nak belajar. Terus dia pergi belajar sehingga dia menjadi tokoh yang hebat. Berkat daripada mulut seorang saja yang memberi kepadanya satu kesedaran dan sentak. Maka begitulah yang terjadi kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Oleh itu beliau terus mengikut majlis Muslim bin Khalid Az-Zanji, mufti Mekah, untuk belajar ilmu fiqh daripadanya. Dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i menemui Muslim semasa dalam perjalanan untuk mempelajari ilmu nahu, bahasa Arab dan sastra. Muslim berkata kepadanya, dari manakah kamu? Imam Syafi'i jawab, aku daripada Mekah. Muslim bertanya lagi, di manakah rumah kamu? Imam Syafi'i jawab, dari kabilah Abdul Manaf. Muslim berkata, baik, baik. Sebenarnya Allah telah memuliakan kamu di dunia maupun di akhirat. Alangkah baiknya jika kamu gunakan kecerdikanmu ini untuk mempelajari ilmu fiqh, dan inilah yang lebih baik untuk kamu. Belajar fiqh, cari ilmu. Riwayat yang lain pula menyatakan pada suatu ketika Imam Syafi'i sedang mendalami ilmu syair, dan pada masa itu beliau menaiki sebuah bukit di suatu tempat di Mina. Tiba-tiba beliau terdengar suara dari belakangnya menyeru, pelajarilah ilmu fiqh.
Lantaran itulah beliau mempelajari ilmu fiqh. Kebanyakan tanggapan mengatakan bahawa riwayat-riwayat di atas adalah semata-mata khayalan sahaja, bukan benar-benar berlaku. Tapi nak ceritanya, berlaku peralihan kehendak Imam Syafi'i daripada mempelajari ilmu sastra dan bahasa Arab kepada ilmu fiqh. Riwayat yang lain pula menyatakan suatu hari Mus'ab bertemu dengan Imam Syafi'i yang sedang bergiat mempelajari syair nahwu bahasa Arab. Mus'ab bertanya, untuk apakah ini? Jika kamu mempelajari fiqh dan hadis, tentulah lebih sesuai bagimu. Pada suatu masa yang lain pula, Mus'ab dan Syafi'i datang menemui Imam Malik bin Anas rahimahullah. Mus'ab meminta Imam Malik mengajar Imam Syafi'i. Oleh itu Imam Syafi'i dapat mempelajari ilmu yang banyak dari Imam Malik dan beliau tidak meninggalkan sedikit pun ilmu yang didapati daripada syekh-syekhnya di Madinah. Imam Asy-Syafi'i mengembara ke negeri Iraq untuk mempelajari dengan Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani. Selepas beberapa tahun kemudian, Mus'ab dan Imam Syafi'i datang ke Mekah. Mus'ab menceritakan perihal Imam Syafi'i kepada Ibn Daud, lalu dihadiahkan kepadanya 10,000 dirham. Inilah antara 4 riwayat atau kisah yang menceritakan tentang sebab-sebab yang mengubah tumpuan Imam Syafi'i dari mempelajari bahasa dan sastra kepada mempelajari ilmu fiqh dan sejarah. Jadi ini riwayat-riwayat, nak ceritanya itulah peralihan. Macam kita lah, kita tengok ramai ulama, kadang-kadang dia minat satu ilmu, akhirnya dia terjun dalam bidang ilmu lain. Contohnya Imam Ghazali rahimahullah, terkenal dengan seorang yang faqih, usuli, faqih dengan kitab Al-Wajiz, Al-Wasid, Al-Basit, Al-Khulasah, dan usul dengan kitab Al-Mustasfa. Tapi akhirnya dia cenderung kepada ilmu tasawuf dan dikaryakan kitab Minhaj Al-Abidin, Mukasyafatul Qulub, tambahan pula kitab yang terkenal seperti Ihya Ulumuddin. Ini sejarah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada saat yang sama kita tengok bahawa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala seorang imam yang cukup hebat. Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang imam yang cukup hebat. Dia selepas daripada dia belajar ilmu fiqh, maka benarlah dia seorang yang faqih, alim, yang benar-benar memahami realiti ilmu dan meletakkan pada tempatnya dan menggarapnya untuk disesuaikan dengan suasana kehidupan yang bergerak ilmu dan makrifahnya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Itulah keadaan Imam Syafi'i rahimahullah. Suatu perkara yang boleh diterima iaitu bahawa Allah mengurniakan kepada Imam Syafi'i kita ini orang-orang yang menerangkan tentang nilai ilmu fiqh dan kelebihan dari ilmu bahasa dan sastra. Nak betul seorang tu supaya ubah daripada ilmu semata-mata bahasa Arab dan sastra kepada fiqh bukanlah satu perkara yang mudah. Tapi itulah yang akhirnya Imam Syafi'i menerimanya. Pendapat yang sebenarnya menyatakan bahawa Imam Syafi'i menuntut ilmu di Mekah sehingga beliau menjadi seorang yang bijak. Walaupun beliau mendapat kebenaran untuk memberi fatwa dan hukum hakam dari gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji, beliau masih tidak berpuas hati. Jadi kita ni dalam bab ilmu janganlah cepat rasa puas hati, teruskan belajar. Sekalipun kita sudah alim, kita sudah pandai, kerana ilmu ini kata para ulama ada 2 sinfani la yashba'ani. Ada 2 golongan yang tidak akan kenyang dan tidak akan puas hati. Pertama, talibul dunia, penuntut dunia. Yang kedua, talibul ilmi, penuntut ilmu. Dia nak lagi. Bahkan beliau tetap menyambung mempelajari ilmu-ilmu, kemudian berpindah ke Madinah. Di Madinah beliau telah belajar dengan Imam Malik, iaitu setelah beliau bersedia untuk berjumpa dengannya untuk mempelajari kitab Muwatta. Imam Syafi'i dapat menghafal hampir keseluruhannya. Sebagaimana yang diketahui, beliau mengambil surat akuan daripada Gubernur Mekah untuk menemui Imam Malik. Apabila Imam Malik menemui Imam Syafi'i, beliau berkata, Allah telah masukkan cahaya nur ke dalam hati engkau, maka janganlah engkau memadamkannya dengan membuat maksiat. Setelah Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik meminta beliau supaya belajar dengan lebih bersungguh lagi.
Imam Zahabi menyebut satu riwayat bahawa ketika Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik, beliau berusia 13 tahun umur Imam Syafi'i. Namun Imam Zahabi menyebut kemudian menyebut bahawa beliau cenderung berkata berlaku ketika Imam Syafi'i berusia 23 tahun. Itu lagi munasabah lah. Sebab kalau dia belajar umur 8 tahun, 9 tahun dengan Muslim bin Khalid Az-Zanji, lebih kurang dalam 10 tahun ke apa ke, maka pada masa itu dah hampir dah kepada 23 tahun. Imam Syafi'i terus mempelajari ilmu hadis dan juga ilmu fiqh dari Imam Malik sehingga Imam Malik meninggal dunia, iaitu pada tahun 179 Hijrah. Imam Syafi'i pernah menziarahi ibunya di Mekah dan beliau juga pernah mengembara ketika menuntut ilmu dengan Imam Malik. Inilah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, poin yang saya nak sebut di sini adalah yang pertama, Imam Syafi'i belajar lama, watulu zaman. Yang kedua, dia bersahabat dan berguru dengan ustaznya, wasahbatu ustazin, dan dia dapat petunjuk daripada ustaznya, wa irsyadu ustazin. Dan lebih besar daripada itu, kita tengok bahawa kesungguhan Imam Syafi'i, walaupun terpaksa berkelana dengan waktu dan jarak yang jauh, tapi dia sanggup nak belajar ilmu. Perkara ini jarang kita dengar mana-mana tokoh yang sanggup belajar ilmu seperti itu. Tapi inilah orang zaman dulu, betapa lobanya dia dalam menuntut ilmu. Pekerjaan Imam Syafi'i. Ketika zaman remajanya, Imam Syafi'i merasakan bahawa beliau telah mendapat ilmu yang mencukupi hingga beliau bercita-cita bekerja untuk mencari nafkah hidup kerana beliau seorang miskin. Ini orang miskin. Tapi kita ingat, orang Arab kata, min buyutil fuqara yakhrujun nubagha. Daripada rumah orang fakirlah lahirnya tokoh-tokoh yang terbilang. Cita-cita ini timbul setelah Imam Malik meninggal dunia. Secara kebetulan seorang gubernur Yaman datang melawat Hijaz. Beberapa orang Quraisy mencadangkan kepada gubernur itu supaya mengambil Imam Syafi'i bekerja di negeri Yaman. Permintaan tersebut telah diterima dan Imam Syafi'i menyewa sebuah bilik untuk menyiapkan dirinya. Kemudian beliau memegang jawatan di Najran. Keadilan dan kejujuran Imam Syafi'i diketahui ramai. Ramailah penduduk Najran cuba mengusir kedudukan beliau tetapi tidak berjaya. Akhirnya Imam Syafi'i berkata, apabila gubernur datang kepada mereka, mereka pun bermuka-muka kepada aku, tetapi mereka tidak berjaya. Pengembaraan beliau dari satu tempat ke satu tempat atau satu negeri ke satu negeri juga menolong beliau mempertingkatkan dan mendalami ilmu yang dipelajari. Tuan-tuan tahu, kadang-kadang ilmu ni dipelajari melalui kita berjalan musafir satu tempat. Kita tengok adat sosio budaya, bahasa dan guru-guru. Dan kadang-kadang Allah jadikan tok guru di satu tempat tu berbeza dengan satu tempat yang lain. Tok guru di Syam berbeza dengan Iraq. Tok guru di Saudi berbeza dengan Mesir. Tok guru di Kuwait berbeza dengan Yaman. Begitulah keadaan berbeza. Kerana mungkin tempatan yang berada ketika itu mempengaruhi seseorang. Begitu juga golongan kaya berbeza dengan yang miskin. Golongan bandar berbeza dengan golongan kampung, desa. Golongan dalam keadaan sibuk, heruk pekuk berbeza dengan keadaan kedamaian. Ini merupakan satu sunnah yang kita tengok, sunnatullah, yang menjadikan seseorang itu memahami dengan sebaiknya. Kemudian dikatakan beliau mengembara ke negeri Yaman, Bandar Kufah, Basrah, Baghdad, Mekah dan Mesir. Antara sebab yang lain pula ialah melalui perbahasan dan pertukaran fikiran dengan ulama-ulama seperti ulama mutakallimin, falsafah, fiqh, hadis dan lain-lain, termasuk juga kajian dan pemerhatian individu. Itulah antara faktor yang membentuk ilmu pengetahuan Imam Syafi'i yang tinggi dan ianya adalah suatu perkara yang penting. Beliau berkata, sesiapa yang mempelajari Al-Quran maka tinggilah ilmunya. Sebab Quran itu kawah ilmu, sumber ilmu, masdarul ilm. Siapa yang mempelajari menulis hadis maka kuat dan kukuhlah hujahnya. Jadi orang yang belajar hadis ni selalu kata, mana dalil, mana dalil. Jadi kuat hujah dia. Siapa yang berbincang tentang hukum-hukum fiqh maka dia menjadi bijak. Sebab fiqh ni dia akan kemukakan satu jawapan tuntas. Kenapa begini? Orang beri pendapat lain, dia kata tak, sebenarnya gini, kerana begini. Jadi orang yang faqih ni dia lain keadaannya.
Dengan dia belajar fiqh, dia faham ni memang dia seorang yang bijak. Siapa yang mengambil berat tentang adab dan budi pekerti, maka budi bahasanya menjadi lembut dan halus. Orang yang belajar tentang akhlak, tentang etik, tentang adab, maka akhlak dan budi bahasa tutur katanya amat lembut. Siapa yang memikirkan tentang ilmu kira-kira hisab, akalnya akan berkembang, dan sesiapa yang tidak menjaga kehormatan dirinya, maka ilmunya tidak berfaedah. Inilah gambaran yang nak dikemukakan berkenaan dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi insya-Allah pada masa akan datang, insya-Allah esok kita akan bincang pula tentang guru-guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Mungkin ada soalan atau tak malam ni? Mungkin saya jawab satu soalan yang ditanya kepada kita berkenaan dengan isu berkaitan dengan baca Quran. Apakah sepatutnya kita baca Quran sekarang ni, khususnya ketika kita duduk di rumah? Maka memang sesuai kita baca Quran. Maka inilah peluang untuk kita banyak baca Al-Quran dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh kita tengok tafsir, kita tadabbur ayat, ini baik. Dan timbul soalan berkenaan dengan isu seperti baca Quran sebelum azan. Macam mana yang kita akan jawab dengan lebih tuntas lagi. Sejujurnya saya menyatakan masalah ini bukanlah satu perkara yang tidak boleh, tapi bukanlah satu perkara yang ilzam, yang semesti. Kita katakan bahawa lebih baik masalah ini dirujuk kepada budi bicara jawatan kuasa masjid, surau yang berada di situ dengan tengok, supaya kita tak naklah dengan bacaan tersebut mungkin ada mengganggu, dan mungkin kadang-kadang orang salah tafsir dengan menyatakan bid'ah dan seumpamanya. Tapi kita nak lebih harmoni. Dengan apabila kita tengok perkara macam itu, kita akan tengok banyak pandangan-pandangan ulama fuqaha tentang ini, dan setengah-setengah tempat tu ada baca, setengah tempat tu tak ada. Masalah ini lebih luas dan kita yang penting penghayatan. Saya lebih berminat bukan kita mendengar ataupun memasang sahaja suara Al-Quran ataupun kaset Al-Quran, tapi yang lebih besar daripada itu kita baca Al-Quran. Kita sendiri yang baca Quran, kita buka Al-Quran, maka cara itu jauh lebih baik. Tapi bagi mereka yang nak buat, saya nyatakan ada baiknya sekurang-kurangnya boleh mendengar ataupun martabat yang kedua. Martabat pertama baca, martabat yang kedua dengar Al-Quran. Wa iza quri'a Al-Quran fastami'u. Jadi dua-duanya baik. Dua-duanya berkenaan dengan nak dikuatkan dalam mic dan seumpamanya. Bincanglah dengan sebaik-baiknya. Kita tak nak dahlah kita dalam wabak, dalam keadaan begini bergaduh pula sama sendiri dalam isu seperti ini. Jadi bincang dengan baik-baik dan hakkan supaya sentiasa masyarakat dengan penuh harmoni, dan kita tak nafikan Al-Quran adalah antara kitabullah ataupun kitab Allah yang penuh dengan mukjizat. Tapi yang lebih penting daripada itu, kita sendiri mengambil kecanaan baca Quran, tadabbur Al-Quran, fahami Al-Quran, amalikan dalam Al-Quran, hayatikan apa yang terkandung dalam Quran. InsyaAllah ketika itu Allah tambahkan kebaikan dalam hidup kita. Yang benarlah Al-Quran sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia menjadi petunjuk kepada manusia dan keterangan-keterangan daripada petunjuk dan juga pencerahan atau perbezaan antara kebenaran dan kebatilan. Sekadar itu, marilah sama-sama kita doa kepada sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia akibat Covid dan lain lagi, dan saya ucapkan takziah kepada keluarganya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma shfi mardana warham mautana wa'afi mubtalana. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuni afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa minal junun wa minal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Taqabbalallahu minna.